hukum akal ni dia terbagi pada tiga. Kata pengarang, i'lam annal hukmal aqli yanhasiru fi salasati aqsamin. Ketahuilah bahawa sesungguhnya hukum akal itu terbahagi kepada tiga bahagian. Pertama dia wujub, al-wajib, wajib akal. Kedua istihalah, mustahil, iaitu mustahil akal. Yang ketiga al-jawazu, iaitu harus akal. Apa maksud wajib akal tu? Fal wajibu ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu. Wajib ni ialah perkara yang akal kita ni tak boleh terima. Ma la yutasawwaru fil aqli, yang tidak boleh terima pada akal, adamuhu, ketiadaannya. Mana akal kita ni tak boleh terima kalau dia tak ada. Maksud dia mesti ada. Tu panggil wajib akal. Mesti ada. Bahasa mudah dia, bahasa terjemahan dia mesti ada. Maksud dia akal kita tak boleh terima kalau tak ada. Maksud dia mesti ada. Itu wajib akal. Mustahil akal, ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Satu perkara yang akal kita tak boleh terima kalau dia ada. Dia terbalik daripada yang wajib akal ni. Wajib akal tadi, akal kita tak boleh terima kalau dia tak ada. Maksud dia mesti ada. Kalau mustahil akal ni, akal kita tak boleh terima kalau dia ada. Maksud dia mesti tak ada. Mesti tak ada. Mesti tu maksud memang tak ada sungguh. Mesti tu wajib kan? Wajib, mesti tu wajib lah. Kalau mesti ada, itu wajib akal. Kalau mesti tak ada, itu mustahil akal. Mustahil akal ni pengertian mudah dia ialah mesti tak ada. Akal kita ni tak boleh terima kalau dia tu ada. Itu mustahil akal. Okey. Harus akal apa lah? Wal jaizu ma yasihhu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Dia boleh terima dua-dua. Harus akal ni perkara yang boleh terima. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Mana akal manusia tu boleh terima keadaan kewujudannya dan boleh terima. Boleh juga terima yang dia tu tak ada. Ni cerita pasal akal manusia kan? Okey, terus akal manusia yang sejahtera kan ni. Dia orang gila, dia tak kira lah kat sini. Okey, apa contoh pada wajib akal? Wajib akal ni apa? Apa contoh dia? Tidak apa. Mesti ada. Mesti ada. Mesti ada. Kita tak boleh terima kalau dia tak ada. Apa dah? Wujud kidam ke? Allah lah. Allah itu ada lah. Allah lah. Allah mesti ada. Tuhan umum kita tak. Kita buat umum dulu. Umum. Tuhan mesti ada. Mustahil satu benda, satu makhluk boleh terjadi tanpa ada yang mencipta. Okey. Tak tak? Mustahil benda tu boleh terjadi sendiri. Okey, wajib mana akal tu kita mesti terima yang Allah tu mesti ada. Okey. Tak boleh siapa pun kalau akal yang sejahtera lah, bukannya akal orang gila. Akal yang betul waras, dia memang dia tak boleh terima kalau Tuhan ni tak ada. Maksud dia hanya boleh terima Tuhan ni ada. Siapa Tuhan yang sebenar-benar Tuhan? Allah. Jadi yang nak mengenalkan kepada kita siapa sebenar-benar Tuhan tu Nabi. Nabi, para ulama warisan ilmu kita lah, Quran hadis lah. Itu yang mengesahkan sungguh-sungguh bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan. Tapi kalau sudut umum asas dia, siapa pun yang namanya manusia ni, dia tak boleh terima kalau Tuhan tu tak ada. Kalau dia boleh terima, maksud dia gila. Maksud dia gila. Sebabnya mana boleh kita nak ambil contoh perbandingan nak faham. Mana boleh tiba-tiba sebatang kayu balak tiba jadi sampan. Lihat, tanpa ada tukang kayu yang potong. Mesti ada tukang kayu yang potong. Jadi kita tak boleh terima kalau tiba-tiba makhluk jadi sendiri. Mesti ada yang mencipta. Apa yang mencipta? Allah Ta'ala, Tuhan lah mencipta. Kecuali golongan artis sendiri pun kalau kita beritahu betul dengan dia kita bawa hujah yang logik. Jangan kita kata wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia tak terima lah Quran. Kita bawa hujah yang betul-betul logik. Betul-betul logik. Contoh dia apa? Antara ulama kita, Imam Hanafi sendiri pernah berhujah dengan etis ni.
Etis kata Tuhan ni tak ada. Lepas tu dia tanya dekat Imam Abu Hanifah, kalau kata Tuhan, kau wahai Abu Hanifah, kau percaya bahawa Tuhan ni ada. Okey, tunjuk kat mana Tuhan. Imam Abu Hanifah tanya kat dia, Tuan percaya tak kita ni ada nyawa? Ada, tunjuk mana nyawa tu. Cuba tunjuk. Tak dapat lah. Habis kalau kata tak dapat tunjuk, takkan tak ada. Ada tak nyawa tu? Ada, tapi tunjuk lah. Tu antara hujah dia lah. Macam angin kan. Angin ada tak kita rasa? Rasa, tapi tunjuk angin tu mana? Tak ada, boleh kata tunjuk. Itu kipas. Lampu, cahaya lampu. Cahaya, kita nak cahaya tu. Bukan lampu tu, cahaya tu. Mana cahaya tu dia pun tunjuk. Itu lampu tu bukan cahaya. Tunjuk lampu tu mana? Tunjuk cahaya tu mana? Lampu tu adalah tu bab dia kan. Cahaya tu mana? Tak boleh tunjuk. Tapi takkan benda yang kita tak boleh tunjuk, takkan tak ada. Dia mesti ada. Nampak tak? Tu. Allah Ta'ala, kita orang tak boleh tunjuk, tapi dia ada tak? Ada. Tu hujah dia wajib ada. Sebab tidak ada satu benda yang boleh jadi dengan sendiri. Tapi yang menolak teori macam ni hanyalah orang yang gila lah. Kita kata gila lah sebenarnya. Contoh macam Darwin. Charles Darwin kan. Dia kata manusia daripada buruk. Tanya balik, buruk berapa? Buruk dia? Tahu. Dia pun tak boleh cerita juga. Buruk dia berapa? Teori dia tu. Semualah ambil apa saja bentuk sekalipun. Sebab tu kaedah metodologi sifat 20 ni dia boleh digunakan untuk nak berdebat dengan siapa pun. Berdebat dengan Yahudi guna metod ni. Boleh juga. Nak berdebat dengan Kristian guna metod ni boleh juga. Nak berdebat dengan Hindu, Buddha sebagainya guna metod ni boleh juga. Nak berdebat dengan apa lagi? Dengan sesama Islam sendiri pun, di mana yang tak terima metod ni pun kita boleh berdebat. Kita boleh tunjuk zahir betul hujah kita. Dia orang akan mereka-reka buat benda-benda Pak Lata orang ni kan. Dia tak ada satu keputusan. Sebab bila kita bagi kepada dia satu bentuk keraguan, maka dia tak boleh nak jawab. Kita keraguan-keraguan yang ditimbulkan tu baik daripada Al-Quran sendiri pun, kita metodologi kita ni betul solid. Dia boleh jawab. Dia jawab. Okey. Jadi yang mustahil pula. Mustahil. Cepat lagi. Tuhan tu ada dua. Tuhan ada dua. Ada Tuhan lain. Tuhan lain selain Allah Ta'ala. Sudah dapat digambarkan kewujudannya. Kita tak boleh terima kalau dia ada. Ini memang tak boleh. Sebab apa sahaja yang selain daripada Allah, maka itu namanya makhluk. Apa sahaja yang selain daripada Tuhan, itu nama dia makhluk. Makhluk ni maksud dia apa sahaja selain Allah. Apa sahaja. Selagi kita boleh cakap, kita boleh rasa, kita boleh bayang, kita boleh pegang, kita boleh dengar, kita boleh tengok, macam-macam lah. Kita boleh khayal pun, semua tu makhluk. Itu bukan Tuhan. Tidak dapat digambarkan. Kita tak boleh terima, tak boleh digambarkan kalau dia tu ada. Maksud dia memang tak ada. Kalau nak dikatakan contoh macam kita nak debat, kita nak zahir hujah lah. Bukan kita nak tunjuk pandai tak. Tapi kita nak zahir hujah depan orang Buddha, depan orang Hindu. Kan dia sembah patung. Patung kan. Jadi kita nak guna metodologi ni orang dia. Kita nak mengatakan pada dia patung tu bukan Tuhan. Macam mana kita nak buat? Macam mana nak buat? Sebab ni yang kita cipta dia pula. Kita buat macam ni je. Cakap pada dia, patung tu siapa buat? Kita buat. Makna dia lemah. Sebab dia perlu pada kita untuk buat dia. Tak percaya, ambil batang lidi, sebat muka patung. Boleh tak patung tu balas balik? Tak boleh. So maknanya patung tu lemah. Bila yang lemah, dia memerlukan kepada yang lain. Bila memerlukan pada lain, itu makhluk. Sebab kita ni saling perlu memerlu. Patung tu perlu pada orang ni tadi, yang mungkir dia. Orang yang mungkir dia pun perlu juga ada patung tu, boleh dapat duit. Itu. Ya tak? Jadi bila dia satu yang lemah macam tu, dia nak jadi Tuhan, layak ke? Tak layak lah. Diri dia sendiri dia tak boleh nak bertahan diri sendiri kalau orang pukul dia. Kan? Dia perlu pula orang lain. Tu kita tunjuk zahir depan dia. Zahir hujah tu depan dia. Okey. Mustahil. Harus angkat dia. Harus apa? Kan berdekat dengan tu kan? Sekalian makhluk tu semua harus.
Harus ni maksud dia apa? Dia boleh terima dua-dua. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Kan makhluk, semua makhluk ni semua kan terima macam tu. Boleh jadi ada, boleh juga jadi tak ada. Makhluk ni wajib ke mesti ada? Tak wajib. Sebab tu salah. Dia bawa pula pada mana? Salah orang yang mengatakan Allah Ta'ala mencipta kita ni ada tujuan. Tapi ramai orang cakap macam tu. Ramai pula orang tanya, apa tujuan kita ni diciptakan? Kan biasa kalau pergi motivasi tu. Ya, harus akal ni tadi kepada makhluk je lah. Makhluk saja. Apa sahaja yang selain daripada Allah. Maksudnya apa sahaja selain daripada wajib, selain daripada yang mustahil tadi. Selain daripada dua tu, itulah harus. Itulah harus akal. Maksudnya makhluk. Sekalian makhluk. Mustahil akal ni bukan kita kata tak ada Tuhan kedua, maksud dia Tuhan kedua tu ada. Ada pula yang faham macam tu. Apa tak? Tak nampak? Oh, mustahil akal ni ialah ada Tuhan kedua. Sebenarnya Tuhan kedua tu ada tak? Boleh ada ke? Tak boleh. Mana boleh? Mustahil pun tak boleh ada lah. Dia tak boleh kata boleh ada. Kalau boleh ada, harus. Tak ada lah masa. Kalau boleh jadi ada, itu harus. Boleh jadi ada, boleh jadi tak ada, itu harus. Kalau kata boleh ada tu harus, tu bukan mustahil. Hakikat sebenarnya Tuhan kedua ni ada tak? Tak ada. Tak ada. Memang tak ada. Itu yang mustahil lah. Tu mustahil. Dia kita belajar mustahil tu bukan kita nak kata mustahil tu ada. Kita belajar bab mustahil tu sebab kita nak menafikan keberadaan mustahil tu. Memang mustahil tu tak ada. Cuma pada tulisan kita ada lah sebab kita nak tulis, nak nota, nak faham je. Tapi hakikat sebenarnya dia ada tak? Tak ada. Memang tak ada. Dia belajar mustahil ni bukan kita nak kata mustahil tu ada. Kita belajar bab mustahil tu sebenarnya kita nak menafikan keberadaan mustahil. Dia panggil istihalatul mustahilun. Kaedah dia. Kita menolak, menafikan yang mustahil tu. Mana mustahil tu memang kita tolak betul. Memang kita kata dia tak ada betul. Sebab tu bila kita sebut la ilaha illallah, tiada Tuhan. Kan kita nafikan situ. Tuhan apa yang kita nafikan tu? Tuhan selain daripada Allah lah. Apa dia? Maksudnya? Apa dia yang Tuhan selain daripada Allah tu? Tak ada benda lain kecuali Allah lah. Tak, yang kita nafikan tu kan kita nafikan tiada Tuhan kan? Tiada Tuhan melainkan Allah saja yang Tuhan, betul? Okey, yang kita kata tiada Tuhan yang kita nafikan tu, yang kita nafikan tu Tuhan apa? Tuhan apa? Yang disembah lah. Apa Tuhan yang kita nafikan tu? Faham dia? Faham tak? Kan kita nafikan, nafi isbat betul tak? La ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Apa yang kita nafikan tu? Isbat tu memanglah Allah Tuhan. Yang kita nafi tu ilah apa? Tuhan apa? Tuhan apa yang kita nafikan tu? Tuhan yang disembah lah. Tuhan makhluk. Apa? Mustahil lah. Tuhan yang disembah. Yang kita mustahilkan tu. Yang kita nafi tu maknanya yang kita mustahilkan tu. Kita tolak ni, yang kita nafikan tu, yang kita tolak tu. Apa Tuhan yang kita tolak tu sebenarnya tu? Pada kalimah la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah sebenar-benarnya melainkan Allah sajalah Tuhan yang disembah. Betul kata tak? Allah saja, itu isbat. Sekarang ni kita tengok pada yang nafi itu saja. Kita nafikan apa sebenarnya? Tak tahu. Apa yang kita nafikan sebenarnya? Tak tahu. Tahu? Okey, jawapan dia yang kita nafikan sebenarnya tu ialah apa sahaja yang nak dituhankan macam Allah Ta'ala. Faham tak? Apa sahaja. Semua tu ternafi daripada awal. Memang dah tertolak. Sebab memang tidak akan ada Tuhan yang kedua. Itu yang masuk dalam bab mustahil tu. Jadi sebab tu jangan kita ajar pada orang la ilaha ni, yang kita nafikan tu patung, yang kita nafikan tu busut. Sebab apa? Patung busut ni kalau kita tak nafikan pun dia memang dah tertolak daripada awal. Dia memang tak ada kriteria Tuhan langsung. Jadi dia tak boleh dimasukkan dalam senarai Tuhan. Okay. Jadi la ilaha tu kita tak nafikan yang tu dah. Sebab tu memang dah tertolak daripada awal. Tak payah masukkan. Habis yang kita nafikan sebenarnya apa?
adanya satu lagi Tuhan macam Allah Ta'ala. Itu memang nafi sungguh. Kita tolak betul-betul. Tolak sungguh-sungguh. Apa sahaja yang selain daripada Allah Ta'ala, semua kita tolak. Kalau kita nampak orang Hindu, Buddha, orang Kristian sebagainya sembah sekalipun, itu bukan Tuhan. Itu palsu. Itu bukan Tuhan, itu palsu. Nampak kan? Jadi dia bawa ke situ sebenarnya. Okey. Itulah bahasan. Yang harus akal ni makhluk. Makhluk dia ada sifat-sifat makhluk. Nanti habis daripada belajar ni pula, itu buka kitab makulat. Habis daripada kitab Umbrahin ni, kita buka kitab makulat. Kitab makulat tu kita belajar kenal makhluk. Kita belajar sifat makhluk tu. 10 soalan as'ilah asyarah tu. 10 soalan maza, kaifa, limaza, aina. Tu makulat kan? Tu. Makulat. Kita nak tahu apa, di mana, dia, bagaimana, oleh siapa, ke mana, di mana, bagaimana. Semua soalan-soalan tu sebenarnya soalan makhluk. Allah Ta'ala dia tak layak kita tanya soalan macam tu. Tak sah sebenarnya kita tanya Allah Ta'ala macam tu. Sebab tu soalan orang tanya, mana Allah? Soalan tu pun salah dah. Sebab orang yang betul-betul dia faham hakikat Allah Ta'ala, dia takkan tanya Allah Ta'ala tu di mana. Macam mana rupa Allah? Dia takkan tanya. Dia takkan tanya soalan tu kalau dia kenal Allah Ta'ala sungguh. Kalau dia tanya tu maknanya dia belum kenal lagi ya? Dia belum kenal semua. Tu je. Dia masih lagi bertanya soalan tu. Kerana apa? Kerana dia seolah-olah nak menyamakan Allah Ta'ala tu macam makhluk. Dia nak Allah Ta'ala tu nampak macam makhluk. Sebab tu dia tanya soalan macam tu. Sebab dia berasa bahawa Allah Ta'ala tu masih boleh dinampak, masih boleh lagi dipegang, masih boleh dilihat lagi. Tu. Nampak tak? Jadi pelik lah. Itu tak betul-betul satu kata lah. Keimanan yakin sungguh-sungguh. Kita nak sampai yakin sungguh-sungguh. Sekali yang la ilaha illallah tadi apa? Dia la ilaha illallah. Yang isbat tu terjemahan yang mudah sekali. Tidak ada Tuhan yang macam Allah Ta'ala, melainkan Allah Ta'ala saja Tuhan. Okey. Mana tak ada satu jenis Tuhan pun. Mana? Allah saja Tuhan. Selain daripada Allah Ta'ala, semua makhluk. Itu benda harus. Sebabnya harus, benda harus ni dia takkan jadi wajib. Wajib dia takkan jadi harus. Wajib dia takkan jadi mustahil. Mustahil takkan jadi wajib. Benda harus dia takkan jadi mustahil. Benda mustahil dia takkan jadi harus. Tiga ni dia main kat situ je. Kalau kita kata benda harus tu boleh jadi mustahil, pelik. Pelik. Sebab benda harus ni boleh jadi ada, boleh jadi tak ada. Dia boleh timur dua-dua. Kalau kita nak kata makhluk ni tak ada, tak boleh. Ada dah ni. Tak tak? Kalau kita nak kata dia ada sungguh, memang mesti dia ada, tak boleh juga. Sebab dia hanya dijadikan, dia bukannya dia jadi sendiri. Allah Ta'ala saja yang wujud dia sendiri. Ada dia tu sendiri sebab dia memang wajibul wujud. Nanti syarah lagi lah, panjang lagi tu, ada mata di bawah. Deh, pada kat tu. Okey. Tepu lah. Dah hilang fokus lah. Nak ngantuk lah. Dia kan ngantuk, dia hilang fokus lah. Dia dah macam, dia dah ngantuk, dia macam dah habis. Dia tak boleh fikir lagi dah. Dah tak boleh fikir.